Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1041. Antara paparan utama. Adakah sinar di hujung terowong buat kebebasan media? Tsunami balak antara dua cerita. Hukum penderhaka Sultan Selangor. Bencana mahu mengajar kita erti kemanusiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahun 2021 yang akan berangkat pergi sebentar lagi turut meninggalkan memori pahit buat kebebasan media di negara ini. Setelah menikmati sedikit kebebasan media dengan terhapusnya Akta Anti Berita Tidak Benar 2018, Malaysia kembali ke zaman gelap selepas langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Pada April 2021, Persekutuan Wartawan Antarabangsa IFJ dan gabungannya Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia NUJM melahirkan kebimbangan terhadap kewartawanan di Malaysia. Ini susulan penurunan drastik dalam kedudukan kebebasan akhbar dalam Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2021 oleh Reporters Without Borders (RSF). IFJ dan NUJM menyeru kerajaan Malaysia supaya memberi jaminan untuk melindungi wartawan. Malaysia telah turun 18 kedudukan daripada 101 pada 2020 kepada 119 pada 2021 daripada 180 negara dalam Indeks Kebebasan Akhbar Dunia. Menurut mereka, ia berikutan setahun sekatan yang semakin teruk terhadap wartawan di Malaysia dan di seluruh dunia atas alasan wabak COVID-19. NUJM menyeru perlunya untuk menambah baik persekitaran bagi wartawan di Malaysia untuk bekerja tanpa rasa takut akan gangguan atau keperluan untuk penapisan diri. Mereka juga menggesa pemansuhan langkah-langkah perundangan zalim semasa yang terus menindas kebebasan media. Indeks Kebebasan Akhbar Sedunia diterbitkan setiap tahun sejak 2002. Ia menyediakan kedudukan dan analisis hak media di lebih 180 negara di seluruh dunia. Pada tahun 2021, ia membuat rujukan khusus kepada keadaan wartawan yang semakin teruk di tengah-tengah pandemik COVID-19. Media dihadkan sebahagian atau sepenuhnya di 132 negara mengikut Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2021 dengan hanya 7% negara didapati menawarkan persekitaran yang menggalakkan untuk kewartawanan. 4 negara paling teruk untuk kebebasan akhbar ialah Turkmenistan, Korea Utara, Eritrea dan China. NUJM berkata indeks RSF pada asasnya menunjukkan bahawa keadaan di Malaysia sebenarnya telah menjadi lebih buruk. Peraturan darurat yang dilaksanakan untuk membendung penyebaran COVID-19 telah digunakan untuk menyasarkan pelaporan kritikal. Pada masa seperti ini, NUJM ingin mengingatkan kerajaan bahawa pelaporan objektif adalah vaksin terbaik terhadap maklumat yang salah. IFJ pula berkata, tindakan mesti diambil oleh kerajaan Malaysia untuk memastikan wartawan dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut. Indeks Kebebasan Akhbar Dunia RSF menunjukkan bagaimana kebebasan akhbar dicekik di Malaysia. Kerajaan mesti berusaha untuk memperbaiki perkara ini dan menghentikan penindasan dan fitnah terhadap wartawan. Pasukan Jom Channel sendiri pernah menjadi tetamu Bukit Aman hanya kerana menyiarkan kritikan bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sebagai gagal. Sementara itu, Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah yang menghalalkan langkah Sheraton cuba membasuh pemikiran masyarakat supaya membenci media, khususnya yang mengkritik kerajaan. Pada zaman kini, media musuh Islam menjadi senjata yang paling penting kepada syaitan-syaitan yang berkeliaran untuk menggoda manusia dengan kata-kata yang indah dan menarik. Tujuan mereka supaya masyarakat terpesong daripada Islam dengan dilakukan pelbagai uslub dan pendekatan yang halus lagi beracun. Antaranya disuntik racun ke dalam pemikiran mereka yang tidak mempunyai kematangan berfikir bersama petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempunyai ketahanan jati diri beriman dan berakhlak. Termasuklah dalam kalangan mereka yang merasakan dirinya sangat bijak tetapi bersifat takabur seperti iblis. Oleh itu, golongan tersebut tidak layak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sebenarnya bijak.
Apatah lagi dalam kalangan mereka itu sebenarnya jahil murakab, iaitu tidak sedar diri jahil. Demikianlah tulisan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berjawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri yang tidak pernah menjejakkan kaki ke sana di Harakah Delhi pada 17 Oktober 2021. Beliau juga mendakwa terdapat pihak yang sedia berbelanja besar dan menjadi dalang kepada media musuh Islam yang semakin canggih meredah langit terbuka tanpa sempadan. Mereka itu sama ada terdiri daripada kalangan parti politik, badan bukan kerajaan iaitu NGO, sehinggalah pihak kedutaan asing yang bersedia memberikan bayaran yang paling mahal. Malah terdapat ramai dalam kalangan yang bersedia menjadi alat atau tentera upahan semata-mata untuk mencari makan tanpa mempunyai wawasan yang sebenar. Akhirnya ia menjadi perniagaan yang menghasilkan harta haram yang dimasukkan ke dalam jasad diri dan keluarga masing-masing, dakwanya. Hadi tidak berani menyebut nama media berkenaan. Namun kenyataannya yang mengumpamakan wartawan dengan iblis dilihat secara tersirat adalah untuk mempengaruhi agar kerajaan mengambil tindakan terhadap media yang tidak disenanginya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh pihak media adalah mencari kebenaran dan melaporkan kebejatan yang berlaku. Jom channel yakin wartawan yang kritis adalah golongan yang memiliki jati diri cekal dan berani walaupun para pembenci kekal dengan wirid mereka bahawa media dipengaruhi iblis. Kita akan sama-sama bina sinar itu demi kebenaran dan keadilan sejagat. Faktanya, rumah rakyat di kawasan Jalan Bentong Karak berhampiran dan Jambatan Seri Telemong ranap dilanggar balak yang besar. Kalau tak ranap pun ada yang dindingnya dirodok balak yang juga besar. Yang masih berdiri rumah dipenuhi selut yang bercampur dengan sisa kayu kayan yang asalnya mungkin juga balak. Persoalannya apa yang sebenarnya berlaku dan dari mana datangnya kayu kayan dan balak tersebut? Jawapannya ada dalam dua cerita. Cerita pertama datang dari Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP. Pertama, Semakan mendapati telah berlaku kejadian kepala air di kedua lokasi berkenaan yang bermula di hutan simpan lentang akibat hujan lebat yang berterusan selama 3 hari bermula 16 Disember hingga hari kejadian banjir besar di Bentong pada 18 Disember 2021. Kedua, Semakan melalui udara menggunakan drone pula mendapati tiada sebarang aktiviti pembalakan sama ada di dalam hutan simpan lentang, tanah kerajaan dan tanah milik di kedua-dua lokasi. Ketiga, Semakan udara juga mendapati banyak kesan tanah runtuh di kawasan berbukit di dalam hutan simpan lentang, tanah kerajaan dan tanah milik yang membawa sisa debris terdiri daripada tanah tanih, batu batan dan pokok-pokok yang hanyut masuk ke dalam Sungai Temeriak, Sungai Kerau dan Sungai Timbul akibat arus air yang sangat kuat menghentam di sepanjang laluan sungai-sungai tersebut. Di Jambatan Seri Telemong, bukti kejadian kepala air ini turut disokong melalui saksi kejadian iaitu pengusaha Rizal Shilimin Karak dan penduduk kampung Seri Telemong yang melihat sendiri kejadian kepala air yang membawa bersama lumpur dan sisa kayu setinggi bangunan 2 tingkat menurut kenyataan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Cerita kedua dipaparkan oleh NGO dan orang ramai yang melihat kesan sesudah hujan berhenti. Pertama, mereka tidak menolak berlaku kejadian kepala air. Kejadian ini berpunca daripada hujan lebat yang berlaku di hulu sungai yang menyebabkan aliran air dalam kuantiti yang besar mengalir laju membawa bersama kelodak, batu dan kayu balak lalu merempuh apa sahaja halangan di hadapannya. Kedua, mereka mendapati kayu kayan yang menghentam rumah-rumah rakyat itu bukan daripada pokok yang runtuh tetapi balak yang dipotong dengan kemas. Ketiga, kejadian kepala air berlaku kerana sudah tidak ada pokok yang dapat menahan tanah daripada runtuh bersama apa yang tumbuh di atasnya dan mengikut aliran air deras. Pokok-pokok yang asalnya berada di kawasan berkenaan telah menjadi mangsa penembangan pembalak yang rakus. Kejadian kepala air bukan 100% semula jadi. Justru kenyataan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang bahawa tidak berlaku pembalakan itu meragukan dan ditolak. Selain NGO dan aktivis alam sekitar, peristiwa tsunami balak itu turut mendapat perhatian ahli politik Pakatan Harapan. Pertama, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kuantan, Fuziah Saleh. Pada 30 Disember, beliau memuat naik satu imej kayu balak dan berkata, sungguh cantik dan kemas kepala air memotong kayu balak ini. Sebelum itu, beliau mempersoalkan bagaimana beribu-ribu batang kayu hanyut sewaktu banjir ke kampung Seri Telemong Karak. Persoalannya, bagaimana kayu kayan ini boleh sampai ke sini? Dari mana ianya datang? Kedua, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bentong, Wong Tak, katanya semua rumah di Jalan Mancis, Bentong telah ranap dilanggar balak yang hanyut. Katanya perubahan iklim dan pembukaan hutan yang tidak lestari menyebabkan rakyat ditimpa kesengsaraan. Tahun 2021 berakhir begitu tragis bagi penduduk kawasan berkenaan.
bagaimana dron Jabatan Perhutanan Negeri Pahang boleh tidak nampak bahawa ada kawasan di hutan simpan lentang yang telah dijarah tanpa mempertimbangkan risiko kepada alam sekitar dan kemusnahan yang berlaku. Apa yang diwawarkan sebagai Sustainable Development Goals atau matlamat pembangunan lestari di negara ini cuma cantik di atas kertas sahaja. Pemulihan bencana akan mengambil masa bertahun-tahun dan perbelanjaan yang besar. Namun, jika dasar kerajaan bertentangan antara satu sama lain, satu pihak mahu membangunkan sedangkan satu pihak lagi mahu memusnahkan, maka mana mungkin akan tercapai matlamat pembangunan lestari? Mana mungkin akan tercapai impian Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2030? Yang terjadi hanya mimpi-mimpi ngeri yang menjadi realiti tahun demi tahun. Masih segar dalam ingatan, katanya langkah Sheraton pada hujung Februari 2020 dilakukan demi menyelamatkan rakyat dan negara. Katanya rakyat sengsara selama 22 bulan dalam pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Pengkhianat mandat rakyat memberitahu semasa Kerajaan Pakatan Harapan Melayu terancam, Islam terancam. Semua salah Kerajaan Pakatan Harapan. Kini rakyat masih terancam. Adakah nak salahkan Tuhan pula kerana menurunkan taufan Rai dan hujan yang lebat? Pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional gagal. Pemimpin Kerajaan Keluarga Malaysia juga gagal. Itulah pengakhiran yang dapat disimpulkan daripada dua cerita tsunami balak. Namun, tiada siapa yang boleh mengubah nasib rakyat kecuali rakyat sendiri yang mahu mengubahnya. Parti Amanah Negara Amanah menjunjung kasih kehadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di atas ketegasan baginda yang menitahkan agar agama Islam tidak dipolitikkan dan dijadikan sebagai bahan politik oleh mana-mana pihak di negeri Selangor, khususnya di masjid dan surau. Sikap ini dizahirkan oleh Naib Presidennya Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal dalam satu kenyataan. Alhamdulillah, dasar masjid semasa pemerintahan Pakatan Harapan adalah berlandaskan kepada konsep ramah, aman, harmoni, mesra, aman dan hormat atau singkatannya Rahmah. Kami telah melancarkan program Masjid Rahmah di peringkat persekutuan dan telah meyakinkan negeri-negeri betapa perlunya konsep ini dilaksanakan segera, katanya. Menurut beliau, Amanah sedari awal memahami bahawa masjid perlu bebas politik kepartian dan menjangkau sebarang kepentingan kelompok dan puak. Sebarang keterikatan puak atau kumpulan perlu ditinggalkan di luar pintu masjid. Rumah Allah adalah tempat kita menyebut nama Allah dan sebarang aktiviti adalah untuk menyemai ketakwaan serta kasih sayang sesama umat dan sesama insan, ujar Mujahid. Beliau berpendapat kebencian sesama umat Islam dan antaragama serta kaum dalam banyak hal disemai oleh sesetengah pihak melalui kuliah dan mimbar khutbah atas dorongan kepentingan politik. Katanya fitnah terhadap kebaikan yang diusahakan dicanang melalui kuliah-kuliah yang memakai wajah tokoh ulama dan para ustaz untuk meyakini pendengar. Parti politik yang membolot nama Islam pada dirinya sahaja mendapati masjid dan surau tanah yang subur, menggalakkan agenda politik mereka sekaligus menyebarkan kebencian sesama umat Islam dan rakyat secara umum. Mereka adalah para penunggang agama yang jijik, tegasnya. Mujahid mengingatkan bahawa pihak MAIS perlu mengambil tindakan tegas kepada masjid dan surau mahupun kenyataan individu yang tidak menghormati keputusan tersebut. Golongan tegar ini seolah-olah memekakkan diri kepada perlunya masjid menjadi tempat kesatuan ummah khususnya dan rakyat Malaysia secara umumnya, katanya. Beliau berkata Menteri Agama hari ini sewajarnya terus memperjuangkan Masjid Rahmah yang telah dimulakan sejak 2018 bagi membersihkan masjid daripada unsur politik kepartian. Saya turut menggesa Menteri Agama dan menteri-menteri lain tidak menggunakan mimbar kuliah dan khutbah Jumaat atas kapasiti mereka kerana ia akan menjejaskan nama baik institusi masjid yang perlu dilihat bebas politik. Menteri Agama sepatutnya menyediakan dasar bukan berkhutbah maupun berkuliah untuk platform politik, tegasnya. Bagaimanapun, semangat Mujahid untuk membebaskan masjid dan surau daripada dijadikan pentas untuk menyemai politik kebencian tidak dikongsi oleh ahli jawatankuasa Pusat PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani. Ini dapat dilihat dalam kenyataannya menurut laporan Malaysia Kini di atas tindakan MAIS itu. Ahmad Dusuki adalah salah seorang daripada 32 aktivis politik yang telah ditarik balik tauliah mereka pada 31 Disember 2021 oleh MAIS. Jurang sesama mukmin ini semakin melebar dan umat Islam semakin tidak menyatu apabila tindakan seumpama ini dilakukan. Rahmat Allah tidak akan turun dikala tiada kesatuan di kalangan mukmin. Yang nyata, musuh-musuh umat Islam bergembira di atas perbelahan di kalangan sesama mukmin, katanya seperti dipetik. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas beliau membantah titah Sultan Selangor dan kerajaan negeri tersebut.
Bagi kami, fokuskan ke arah pengimarahan masjid di musim pandemik yang melengangkan masjid semenjak dari 2 tahun kebelakang ini dari menjauhkan masyarakat dekat kepada Allah, tegasnya. Agak terlambat bagi Ahmad Dasuki untuk berhujah tentang mengimarahkan masjid pada hari ini, sedangkan yang membuat keputusan melengangkan masjid adalah partinya sendiri yang duduk dalam Kabinet Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Kenyataan Ahmad Dasuki bahawa tindakan MAIS itu akan menyebabkan jurang sesama Muslim semakin melebar langsung tidak masuk akal. Ini kerana pihak yang menjadi punca perpecahan umat Islam itu adalah PAS sendiri yang gemar mentakfiri, menggelar kaum Muslim lain munafik dan sebagainya, kerana mereka tidak sama fikrah politik dengan parti itu. Ahmad Dasuki sendiri dalam satu ceramah di sebuah masjid telah memfitnah bahawa Mujahid menjual aset lembaga tabung haji kepada bukan Islam. Sebaliknya, lembaga tabung haji semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan mencatat lebihan aset sebanyak 1.9 bilion ringgit. Kedudukan terkini aset tabung haji pada 30 Jun seperti yang diumumkan dalam laporan prestasi setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit, kata Mahyadin dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat pada 13 Julai 2020. Kini Ahmad Dasuki yang juga Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Selangor telah mempertikaikan titah Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam negeri tersebut. Ia merupakan suatu kesalahan di bawah perenggan 12-A Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 yang jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Semoga pada tahun 2022 nanti, masjid dan surau bersih daripada penunggang agama yang membiarkan gejala fitnah, menghasut dan menyebarkan kebencian serta fahaman ekstrim takfiri di negara ini. Ramai yang menjangka nasib buruk negara akan berakhir jika kita berjaya mengalahkan pandemik COVID-19. Kita mengharapkan ekonomi akan pulih walaupun berhadapan dengan kemunculan varian-varian baru yang tidak kurang mengerikan. Kita akan dapat bekerja semula, menjana pendapatan untuk keluarga. Kita akan kembali ke universiti untuk menyambung pengajian yang tergendala. Dan yang paling penting, kita akan dapat memeluk semula ibu bapa yang sudah lama tidak dijenguk pada hari-hari perayaan. Kita juga mungkin memaafkan menteri-menteri yang angkuh dan bebal yang pernah kita maki hamun kerana amalan Undang-Undang 2 darjat. Sungguh, kita sudah diduga dengan kekangan demokrasi menerusi proklamasi darurat. Kita sudah dipaksa untuk menerima suntikan vaksin dan akur walaupun di dalam hati tidak percaya kepadanya. Kita sudah halang mereka yang enggan mendapat suntikan atau kurang bilangan suntikan daripada melancong. Semuanya kita lakukan kerana kita beralasan mahu kembali kepada keadaan yang normal, meraihkan kawan-kawan, melepak di restoran, shopping mall dan tempat-tempat rekreasi. Kita tidak mahu lagi kepada penjarakan sosial atau prosedur operasi standard SOP yang memerlukan kita memakai pelitup muka yang hodoh. COVID-19 menjauhkan kita dengan sahabat handai dan tersayang. Tiba-tiba kita diserang banjir kilat yang maha dahsyat. Kita dapati jentera penyelamat negara pincang kerana tiada koordinasi antara kerajaan negeri dan persekutuan. Ahli politik saling tuduh-menuduh. Ada agensi yang namanya hebat tetapi tidak berfungsi dengan pantas dan tangkas. Lalu rakyat lupa kepada penjarakan sosial. Tiada siapa yang bertanya, awak dah vaksin sebelum memberi bantuan atau menerima bantuan. Tiada siapa yang kisah nyonya itu tidak bertudung dengan apek berseluar pendek ketika dibawa memasuki masjid yang dahulu sepi kerana arahan SOP kerajaan. Kita jaga kita, rakyat bantu rakyat menjadi slogan. Rakyat Malaysia berbilang kaum menjadi bangsa Malaysia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Syarikat-syarikat korporat yang dahulu hanya mengira keuntungan, kini tampil menghulurkan apa yang mereka dahulu jual dengan harga yang mahal. Daripada beras dan makanan, alat permainan kanak-kanak dan tilam, syarikat korporat tiba-tiba menjadi murah hati. Negara yang ketika COVID-19 sedang merajalela sehingga kita terpaksa berkurung di rumah di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kini menjadi demokrasi. Tidak kedengaran lagi jeritan kafir harbi. Tidak mengapa jika yang mendukung anak kita itu wanita Cina. Dia penyelamat. Semoga sikap yang kita pamerkan ini kekal selamanya. Kita dapat fikir di luar kotak ketaksuban politik dan perkauman. Kita menjadi matang dalam berpolitik. Biarkan mereka yang masih tebal dengan asabiah itu menjadi luncai yang terjun dengan labu-labunya. Esok tahun 2022, kita raikan dengan semangat baru. Semangat rakyat Malaysia yang harmoni dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Namun jangan lupa wajah mereka yang mengkhianati kita, yang membiarkan kita tenggelam terkapai-kapai dalam arus banjir yang menggila, yang menjadi punca balak-balak meranapkan rumah kita. Ingat mereka dan jangan biarkan mereka
menguasai kehidupan kita lagi. Kita jaga kita hakim negara. Selamat menyambut Tahun Baru 2022. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.